Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat meneruskan kuliah kita walaupun dalam Ramadan yang mulia ini, tetapi kita lebih kepada memperbagaikan ibadat. Jadi pada pagi ini kita akan tengok kitab tebal yang ditulis oleh Abu Yazid As-Samarqandi. Abu Yazid As-Samarqandi ini iaitu ulama abad yang ke-12 yang berasal dari Samarkand, Bukhara kan. As-Samarqandi ya. Samarkand ni orang Samarkand. Kalau orang Terengganu Jaya lain ada. Jadi buat kitab Risal ini kamu lepas raya kalau panjang. Cuba orang pendek dah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Yazid As-Samarqandi, katanya sanad daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Innal jannata la tubakhkhar wa tuzayyanu min al-hawl ila al-hawl lidukhuli syahr Ramadan. Maksudnya syurga itu bakhar ni makna di asap, maknanya diberi wangi-wangian. Wa tuzayyanu dan diperhiaskan minal haul ila haul, dari tahun ke tahun, didukhuli syahr Ramadan, kerana masuk bulan Ramadan. Jadi syurga ni bulan Ramadan diberi wangi-wangian, diberi perhiasan. Sebenarnya syurga tu dah hias dah, ada wangi dah, tambah wangi lagi. Jadi kita tengok kalau orang Arab, dia suka buat perasap tu, kayu bak gaul. Termasuk orang Arab ada bau, tu kelebihan tu. Dan bau tu pun disukai oleh malaikat, dan bau yang tidak bagus disukai oleh syaitan. Jadi asap tu semerbak bau ni, itu kelebihan dia. Tapi oleh kami tu gaul tu mahal. Ia ada yang sampai 1,000 1 kilo. Kaabah pun selalu digasak dari itu. Orang Melayu dia kemenyan. Sian Melayu. فإذا كان أول ليلة من رمضان حبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة تصفق ورق أشجار الجنة. Maksudnya awal-awal malam Ramadan angin bertiup dari bawah arsh, namanya Al-Muthirah. Nama angin tu Al-Muthirah, bertiup di bawah arsh. Maka daun-daun syurga pun berlagi-lagi, berbunyi-bunyi lagi. Begitu. Kemudian Fawisma'u lidzalik qinun tanin lam yasma' as-sami'un husna minhu al-husna minhu ahsan minhu fatabruzul hur al-'ain hatta yakumna ala syuril jannah binadina hal min khatibi ila Allah, hal min khatibin ila Allah ta'ala yuzawwijuhu Allah ta'ala minna ثم يقولنا يا رضوان ما هذه الليلة فيحيينهن بالتلبية
Fayaqulu ya khairatun hisan hadi awwal ladin min syahr Ramadan. Yaqulu ya Ridwan iftah abwabal jinan lis-salihin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia kata, maka terdengarlah suara daun-daun itu, dia berlaga-laga antara sama lain. Daun syurga berlaga-laga. Sebenarnya di syurga besok, di syurga besok ni, daun-daunan itu akan berlaga-laga. Terdengarlah macam muzik, suara angin yang berbunyi di antara pokok daun-daunan itu. Dan juga Nabi Allah Daud AS akan bertasbih di syurga. So Nabi Daud ni pun Allah pentan bertasbih. Suara Nabi Daud itu so cukuplah. Dalam syurga pun dia bertasbih juga. Dan daun waktu ini daun juga berlaga-laga sesama lain dan berbunyi dia. Dia kata terdengarlah tanin ni macam tu sing tu tanin. Kering terdengung tu tanin. Apa panggil dia? Desiran. Kemudian didengarlah, orang dengar satu desiran yang sangat indah. Maka lahirlah bidadari. Muncullah bidadari. Tu perempuan melihat ni orang. Nak cari bidadari siap. Bidadari ni terjemahan orang Melayu lah. Bidadari tu kalau orang lelaki bidadara dia terbalik. Perempuan yang mengenai bidadari dalam bahasa Melayu tu, bahasa Melayu lama. Syurga sebenarnya bukan syurga, syurga dalam bahasa Sanskrit lama pakai. Jadi bidadari ini tak tahulah orang Melayu terjemah bidadari. Langkahnya bidadara lah kan? Bidadara. Tapi terbalik. Ada orang bertanya, kalau orang perempuan meninggal dunia tanpa suami, siapa pula suami dia? Maka jawapannya lah bidadara. Allah sediakan bidadara pula untuk komunitas yang tak bersuami. Mengapa Quran tak sebut? Ini soalan. Quran tak ada. Pasal Al-Quran tu bahasa dia, gaya bahasa yang amat lembut, tak sensitif. Quran boleh baca orang yang kanak-kanak dan orang dewasa. Dengan buku hanya orang dewasa saja. Filem pun hanya untuk orang dewasa saja. Tak boleh. Quran tak, siapa pun boleh baca. Tengok ya, dia sebut orang yang buang air tu, dia tak sebut buang air dalam Quran. Buang air di kasar, maka disebutnya datang dari bilik air. Auja'a, di antara orang yang batal wuduknya lah, auja'a ahadun minkum minal ghaib, atau salah seorang kamu datang dari bilik air. Buang air lah tu. Dia tak sebut buang air, tak datang ke bilik air. Lembut bahasa. Sama juga dia kata, dia tak sebutlah adanya seorang lelaki indah cantik menunggu kedatangan seorang perempuan. Jadi tak cantik, tapi diceritakan bidadari disediakan untuk orang lelaki yang beramal saleh. Cukuplah. Maknanya tidaklah free untuk timba lah untuk free. Itu sebabnya dalam hukum fiqah, orang lelaki-lelaki lah yang minang orang perempuan. Boleh tak orang perempuan minang orang lelaki? Jawapannya boleh, tapi adab saya tak boleh. Sebabnya Nabi Muhammad nak mindang Khadijah, sebenarnya bukan Nabi nak, Khadijah yang nak. Tapi dikonangkan supaya Abu Talib yang dipinang Khadijah, seolah Nabi juga yang pinang. Begitu. Maknanya dari segi adab saja, ni orang perempuan itu jaga dia punya nama baik dia. Kalau dipinang orang-orang tolak, kata cantik. Kalau orang lelaki pinang orang tak pinang, tak terima, tak apa. Dia itu mana tu adab. Itu sebabnya dalam Al-Quran ni bahasa ni terlalu jaga, tidak sewenang-wenangnya.
Tu. Maka begitulah. Maka bidadari ini dah ada di syurga tu, dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang saleh. Orang perempuan yang tidak berkahwin, maka ada disediakan juga untuk suami kepada mereka. Walau bagaimanapun cantiknya bidadari itu tadi, maka cantiklah lagi manusia-manusia dalam syurga itu sebenarnya. Lebih cantik daripada bidadari. Pasal apa kita cantik? Kita beramal. Maksud bidadari itu orang perempuan dunia yang beramal, maka lebih cantik daripada bidadari sebenarnya. Tak payahlah orang perempuan risau. Risau dia. Biar macam mana pula besok ni, suami dia ada pula makwu lagi. Tak. Kedua, pertama cemburu memang dah tak ada, dia semelih dah cemburu. Yang kedua, dia lebih cantik daripada bidadari. Kalau dia beramal lah. Kau tak beramal, haru dia pula. Itu. Jadi maknanya bulan Ramadan ini muncullah, dia kata, bidadari tadi. Apa dia tu? Fatabruzul hurul ain. Ternyatalah muncullah bidadari. Hurul ain maknanya bidadari. Hatta yakumna ala syurufil jannah, sehingga mereka bangun diri di syuruf ni, maknanya beranda syurga. Canggih bidadari sekarang ni. Ludah dia pun dah wangi dunia ni. Tak payah wangi, dia beludah juga lah. Hebat. Fayunadi hal min khatibin ila Allah Ta'ala. Adakah orang nak minang ni? Dia kata, minang dari, nak minang kepada Ta'ala, dia yang jaga. Siapa nak minang ni? Fazawjuhu Allah Ta'ala minna, supaya dia kahwinkan dengan kami. Maka dari menunggu-nunggu ketibaan para suami. Sebab perempuan yang marah-marah suami, dia dari marah. Kau marah lah. Berperan aku. Jadi saya perempuan ni jangan marah suami tu, tenang aja. Suap makan pagi sudah. Bila marah-marah suami, kita dari marah pada isteri kita pasal apa dia marah? Pasal dia marah, kita marah suami dia. Orang lelaki ni tidak, orang ada dua lah. Standby dulu. Macam cukup. Itu sebabnya saya pun nak pesankan sikit. Kita nanti asalkan bagi satu amalan. Amalan yang kita amalkan nanti apabila kita nak mati besok dan nampaklah syurga, Tuhan tunjukkan syurga. Amalan ini ialah Subhanallah Al-Ali Dayyan, Subhanallah Syadidil Arkan, Subhana man yadhabu bil-layl wa ya'ti bin-nahar, Subhana man la yushghiluhu sya'an an sya'an, Subhanallah al-hanan mannan, Subhanallah al-musabbahi fi kulli makan. Itu amalan dia. Kalau sekiranya kita amalkan, nanti nak mati besok suka kita, suka nak mati senyum. Macam saya nak mati baru ni lah. Jadi maknanya ada amalan-amalan yang sepatutnya kita laksanakan supaya besok mati orang yang tinggal pun senyum, yang pergi pun senyum. Jangan yang pergi itu menangis, yang tinggal pun menangis. Kan? Waktu terakhir dulu kita menangis. Orang yang menunggu suka. Mak suka, pak suka, pak saudara suka, mak mentua suka, semua suka. Yang lahir itu menangis. Biar besok kita mati pula, biar yang tinggal tu menangis. Kita yang pergi suka.
Jadi kalau aku tengok orang mati tu pun senyum, dia pun menangis pun dia senyum. Maknanya tenang hati melepaskan kita pergi. Tengok dia mati lah, kita melepaskan ia menghadap Allah Ta'ala pun tak tenang itu. Itu sebabnya kita ni kita gunakan sepenuh-penuh masa. Selalu saya pesankan kita tak tahu sebenarnya bilakah masa ni kita nak menghadap Allah Ta'ala. Doktor tengok kita ni memang sihat, dan tu doktor darah okey, darah okey, jantung bagus, darah tinggi tak ada, nyuani tak ada, semua tak ada. Hamba lagi mati. Rupanya Ramadan ni pergi di pasar malam, beli dah buah Melaka, makan tercekik. Ya tu. Tu amalan dia. Ya. Yang dia itu lagi penjara itu, satu step. Masya-Allah. Mana tak ada? Insya-Allah. Depan. Depan ya. Masya-Allah. Thumma yaqulna, kemudian dari ibu bercakap, ya Ridwan, wahai malaikat Ridwan, malaikat dari syurga. Maknanya kita sebenarnya beri nama anak ni nama malaikat makruh. Jibril ke Mikail ke, kita makruh beri nama kita nama malaikat pun makruh. Orang ada nama kita ni satu orang pakai Ridwan tu lah. Ridwan tu agaknya sempurna dengan malaikat dari syurga tu. Mari nama Ridwan. Mari tak ada Abdul Malik, nama kita bukan Malik. Malik itu nama malaikat. Jangan nama Israel lagi orang takut. Apa dia? Lalu tu ma hadhil lailah fayuhyahunna bitalbiyah. Yaqulu ya khairatul hisan hadihi awwal ladin min syahr Ramadan. Yaqulu Allah ya Ridwan iftah abwab al-jinan bis-sawmi. Kata apa namanya ni, bidadari ni, wahai malaikat Ridwan, malam apa benda ni yang mereka hidupkan ni malam apa? Wahai khairatul hisan juga makna bidadari. Ini ialah awal malam bulan Ramadan yang orang sibuk beramal tadi ni. Yang bidadari pun kelang kabut nak suruh pinang dia cepat. Ni apa yang saya sibuk malam ni, benda hal ni kata dia. Kata yang bidadari ni. Jadi ini malam pertama Ramadan. Maka Allah berfirman, ya Ridwan wahai iftah abwab al-jinan lis-saimin min ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukalah pintu syurga bagi orang-orang yang berpuasa dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya malam itu orang-orang yang malam pertama itu kalau dia rasa berbahagia, bergembira menyambut Ramadan, maka Allah pandang pandangan rahmat. Barang siapa yang Allah pandang dengan rahmat, syurgalah balasannya. Kita masuk Ramadan suka rasa. Jangan berdebar-debar. Alah, puasa pula. Suka. Sesuatu Nabi dah pun, lau ya'lamun nas, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanah kulluha. Kalau umat aku tahu kelebihan Ramadan itu, misalnya mereka berazam dia setahun pun tahun nak tak aku puasa. Nah, betul. Kita tak tahu kalau bila nak raya. Orang niaga pun tak ada apa, masuk Ramadan sama air raya dah. Jadi maknanya kelebihan bulan Ramadan tadi, pintu syurga dibuka. Jadi kita bayangkan syurga tu mahal, bukan murah, syurga ni mahal. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni
dia memang terlalu sayang kepada hamba-Nya. Dia tak hendak hamba-Nya masuk neraka. Benar. Allah Ta'ala tak hendak kita dia masuk neraka. Itu sebabnya pahala yang diberinya itu banyak sangat. Puasa banyak-banyak sangat. Jadi kita kena tahankan puasa itu. Tahankan puasa itu dalam segenap segi. Jangan hanya puasa mulut tak makan, lain-lain pun. Tak payahlah nak tengok drama 5 hari puasa, tak payah. Malam-malam cerita Haiza tak keluar, tak payah tengok. Jadi saya buat beramal. Jadi maknanya penuhkan masa itu pas bulan je. Masalah tarawih itu tak payahlah bincang tarawih 8 ke 20 ke. Tengok kita lah. Kalau rasa buat 8 tak larat 8 lah. Kelarat 20. Tak larat langsung, tak payah. Mudah ya. Jadi kita ni, orang Malaysia ni, dia kelebihan dia pula, dia suka banyak pahala. Itu sebabnya lepas tarawih itu ada selawat, ada doa. Nabi tak buat. Nabi tak selawat, tak ada. Tapi kita buat selawat itu untuk nak rehat sekejap. Jadi untuk mengisi masa lapang rehat tadi, bacalah apa-apa patut. Selawat ke pun tak apalah. Memanglah bid'ah, tapi bid'ah yang tak ada masalah. Elok buat. Tetapi sekiranya nak cepat lagi, tak payahlah. Selawat tu pasal bila nak cepat, selawat pun tak bukan betul. Doa pun tak terhala. Nak cepat habis, imam boleh salam dah, ada selawat dah. Jadi maknanya nak pesan Bilal tu, jangan diam tu dah lah, selawat. Sebab apa? Kita nak beramal nak pahala. Kalau beramal nak cepat habis, baik tak payah. Banyak masjid itu selawat tentang bukan yang kadang tergeli, kita tak rasa itu. Bila baca Al-Badrul Munir Muhammad, baru ni saya mana ya? 2 jawapan. Sallallahu alaihi wasallam pun ada, sallu alaihi pun ada. Sallu alaihi itu salah lah. Bila Al-Badrul Munir Muhammad, jawapannya sallallahu alaihi atau selawat biasa. Dia sallu alaihi maknanya selawatlah tuan-tuan. Nak sebut siapa selawat ya, Al-Badrul Munir Muhammad, sallu alaihi, itu makmum. Mana apa? Selawatlah tuan-tuan. Siapa nak selawat ni? Makmum semua suruh selawat. Sallu alaihi, selawatlah tuan-tuan. Siapa orang Melayu? Tak faham. Memang buku tulis tu buku silap. Buku silap tu tulis. Salam, salam tulis tu. Tapi lah mungkin dia tak perasan kan? Kadang-kadang kita dah biasa buat dulu. Ingat dulu tu selawat lah. Ini semua makmum sallu alaihi. Luar Arab dengar kata apa hal orang Melayu ni. Kesian. Pasal kita orang Melayu ni bagus ni beramal, dia suka beramal. Tak faham pun tak apa. Itu sebabnya dalam doa yang tak makbul. Pasal kita tak tahu apa kita minta. Kan doa lepas tarawih kan panjang. Nak menjelang witir tu. Saya tengok banyak buku orang tu tak terjemah dalam bahasa Melayu. Banyak orang tak tahu makna. Yang angkat je lah, amin, amin. Tanya dah apa mereka, aku tak tahu. Itu apa hal doa-doa yang kita baca ni, tanya sesiapa yang pandai-pandai sikit, minta terjemah. Tak terjemah umum, apa nama sikit pun, umum pun tak apa. Ini dia makna. Sekali saya tengok tu orang, dia tu semua kita minta doa, minta ampun dosa apa saja. Mana tahu dia orang kena rasa mana orang-orang di dunia tu minta ampun dosa apa tu. Dia baca hadis tu kita tahu. Saya nak betulkan balik. Saya tengah imam baca doa, Allahumma lana junubana wal walidaina kama rabbayana saghira. Tak kena nahu salah nahu. Jadi dia dah buka dia punya ilmu syarab tu. Jadi Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Jadi maknanya nak doa ini ialah betul. Kamu tak orang macam doa Alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan buruk benar bunyi ni. Tapi orang lain dengar sedap. Dia sikit ilmu nahwunya salah. Banyak saya tengok bila imam-imam kita pun dia tak pandai bahasa Arab sangat-sangat. Yang muda ni pandai lah, yang tua-tua sian dia. Tapi nak berhenti tak bagi, dia tak nak. Sekali saya tengok satu imam berkampung kecil, dia baca Fatihah pun bukan tak pandai, dia dah tua, gigi tak ada. Kan? Saya kata tak kata Nazim, mengapa biar imam jadi imam gitu? Tak boleh ustaz, dia kata. Bila rekamat menonong ke depan. Saya pasal dia tak mengalah. Dah tua-tua, kita mengalah lah, ada belakang pula. Tak ada imam pula, tak sembahyang masjid, main surah tak dia. Main masjid negara pula. Itu. Habis, tolak balik. Hari ni panjang ni, 4 malam tak habis. Wa yaqulu ya Malik. Tadi disuruh buka pintu syurga. Jadi bulan Ramadan pintu syurga terbuka. Bukan untuk buka buta gitu je. Bagi orang-orang yang berpuasa. Puasa ni puasa hakikat dan puasa yang sebenar. Banyak orang puasa tapi tak sembahyang, itu salah. Pasal kita ni bila puasa je automatik mesti beli kuih banyak-banyak. Semua yang beli kedai toki-toki beli sekali. Memang pasal kepuasan kita belum menurun. Pasal bila beli tak makan, tekak masih bertahan kan. Bila beli bila makan baru terasa. Beli belum makan, nak lagi ni mi goreng sedap, ini sedap, ini sedap, semua sedap. Tengok batu-batu panggang, sedap juga. Batu-batu panggang baru ni. Berapa sekilo ni? RM6, bagi 4 kilo. Pas tekak jahat. Itu maknanya buka syurga itu untuk orang yang berpuasa. Kemudian ya Malik dia kata Aghliq abwaab jahannam anis shaimin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya wahai malaikat Malik, tutup pintu neraka jahanam itu bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi makna kita ni kalau kita berpuasa ni syurga pun menunggu, neraka pun tak nak kita. Neraka pun tak nak. Itu sebabnya orang-orang alim, orang-orang salih, orang-orang para ulama, para syuhada mati tak makan di tanah. Pasal tanah tak nak makan orang ini. Sebab bila kita lihat orang gali orang yang jangan mati, orang para syahid, para wali wali nak alam tak hancur. Pasal apa? Tanah tak malu nak makan dia. Wah, apa Quran malu nak makan. Gitu. Dia satu baru-baru, bukan baru ni lah, ini tahun lepas. Kawan saya tu dah meninggal dengan lebih 10 tahun lah meninggal. Satu ketika orang gali kubur, tergali kubur dia. Kita tengok badan elok lagi, kengkapan elok. Dia ni ulama lah, mengaji Iraq dulu. Kawan saya cerita, dah jumpa dia dalam kahwin, dia pun panggil sama hidup. Bahal Ustaz sekian ni, dia kata kami tergali kubur aku ni, tengok je elok lagi jasad. Saya tanya cerita Ustaz Runding, kalau dia tanya pula dia kain kapan bagaimana. Dia tanya oleh dia kata kapan pun tak doa. Mana tanah tak nak makan dia. Gitu. Itu sebabnya kita lihat bahawa amalan kita sama juga. Satu orang perempuan yang mati bersalin juga di tanah, dia ni orang yang sangat taat kepada suaminya. Sepatah tak cakap, tak lawan sama langsung. Marah ya, bangang ya. Kita lawan juga. Bangang, awak bangang juga. Lawan juga. Jadi maknanya nak masuk surga tu payah sikit.
Itu suami yang lawan, bapak yang lawan, mak yang lawan. Orang tanya pula, suami marah isteri boleh? Yelah, dia bos lah kan. Dia macam pejabat lah kan. Kalau bos datang lambat, bos boleh tak ditanya. Kalau bos datang lambat, bos boleh tanya kan. Itu undang dia. Itu tabiat lah. Bila bos datang lambat, bos panggil, pasal datang lambat? Tuan hari ni hujan lambat. Tak boleh, jangan jawab, baiklah. Besok bos datang lambat pula, boleh bos panggil, tuan siap? Boleh? Kamu datang lambat? Tak. Itu dah kaedah lah, hierarki dia itu. Itu sebabnya tengok ni, tuan tunjuklah. Binatang halus dipijak-pijak oleh binatang yang halus. Ikan kecil itu makan ikan besar. Itu kaedah dah. Kaedah dunia dah begitu. Limau makan orang yang tak limau. Tengok binatang, tengok dalam film tu. Sian tengok binatang buru dia, binatang besar tu. Nanti gitu je. Tabiat dah begitu dah, alam dah begitu. Pintu waka bertutup. Bagi orang puasa dia kata, dia sebut min umat Muhammad SAW. Maknanya itu kelebihan dia. Wa yaqulu ya Jibril ihbit ila fil ard. Wahai Jibril, turunlah ke bumi. Jibril pun diperintahkan turun ke bumi. Berbuat ni. Fasaffi marat al-hayatin wa qul lahum bil aghlal summa zifhum fi lujajil bihar. Wahai Jibril, turun ke bumi, tangkap syaitan ni semua. Tangkap, ikat campak dalam laut. Lujaj ni maknanya lubuk laut, laut yang dalam. Luj. Maknanya syaitan-syaitan marat ni syaitan yang degil. Ni syaitan marid, jamak dia maradah. Jadi maknanya syaitan pun diikat campak dalam laut. Timbul persoalan. Dia syaitan ada ni mengganggu orang. Dua. Pertama yang ganggu ni bukan syaitan sangat, nafsu kita. Apa nama kita? Dah aduika nafsuka lati baina jambaik. Musuhmu yang paling ketara ialah nafsumu sendiri yang ada dalam di antara lambung. Itu musuh yang paling ketara. Syaitan ni mengapa ada? Dah ikat dah. Orang laut dah. Dia ikat, memang ikat. Dan kitab Ar-Razi huraikan, dia kata sebenarnya syaitan ni, maksud hadis tu ialah dia lemahkan kekuatan dia tu. Jadi kalau kita lemah, dia lepas. Itu tu. Dia lemah, tapi lemah kita lagi. Itu sebab dia boleh masuk, boleh ganggu kita. Dan juga yang ketiganya, kita syaitan. Itu sebab makna syaitan. Apa bila iblis syaitan? Iblis itulah. Syaitan tu perangai. Maka orang yang berperangai macam itu dipanggil syaitan, walaupun orang. Syaitan jin wal ins. Syaitan yang berbentuk jin, syaitan yang berbentuk manusia. Terus. Wa ullahu maknanya rantai, belenggu. Bila Allah dengan belenggu. Hatta la yufsidu ala ummati habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah ia tak mengganggu umat kasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya syaitan tak ganggu dah. Dia humban laut tu. Jadi maknanya kalau begitu, kitalah yang sifat. Kita yang terganggu kerana kita tak kuat nak mempertahankan hidup daripada gangguan syaitan. Faqulullahu ta'ala fi kulli lailatin min syahr Ramadan 3 marat hal min sa'ilin fa'utiyahu su'lahu hal min ta'ibin fa'atubu alaihi hal min mustaghfirin fa'aghfiruhu. Allah berfirman pada Ramadan selamanya 3 kali. Apa dia kata? Adakah mana-mana orang yang minta aku nak beri? Itu janji tak. Siapa-siapa yang minta, berdoa, mohon pada bulan Ramadan ni,
Minta aja aku bagilah. Kita kan minta macam-macam. Kita sebenarnya Aisyah tanya Rasulullah, kalau malam Ramadan yang terqadar ni, aku nak uzur nak minta aku benda, nak buat macam mana? Tak beramal tak boleh. Nabi kita baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allah, aku mohon kepadamu yang paling penting keredaanmu, yang keduanya syurga, dan aku lindung kepadamu daripada kemurkaan dan daripada api neraka. Itu perempuan kalau menunggu pas itu lah. Itu je ulang-ulang. Nak lain tak boleh baca. Istighfar kita baca dan kita doa malam itu pada itu. Tidur, dia kata uzur, tidurlah kita. Rugilah. Bila buat kuih semprit, dapatlah pahala sebulan buat kuih semprit. Dodol, dapatlah pahala sebulan macam dodol. Besok kalau tengok banyak pahala, bukan macam dodol rupa. Jadi malam tu maknanya dia kata siapa yang minta tak lagi. Ini nak fahamkan konsep minta ni. Yang pertama kita minta apa yang kita patut minta. Jangan minta apa yang tak patut diminta. Iaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Diminta tak lain. Ramadan ni bukan tunggu qadar dah. Tetap malam lah. Tak sampai tunggu qadar tu. Tak minta, malam ni minta. Kemudian itu sebabnya kita tengok ya, doa yang kita baca lepas tarawih sebelum witir, memang doa tu macam-macam minta tu. Makmum banyak yang tak tahu makna. Tak tahulah, tak tahu pun tak apalah. Amin sudah. Imam mesti minta elok-elok punya. Kan? Dia tak minta lain. Kalau nak minta benda lain pun hal dia lah. Biasa baca ni Bilal baca. Doa ni panjang, jarang orang hafal. Aku minta Allahumma ja'alna bil imani kamili. Minta supaya iman sempurna. Kita minta iman sempurna ni, maknanya betul-betul confirmnya, tak goyang sikit pun apabila menghadapi sebarang cubaan. Itu sebabnya kita tak dapat nak confirm kita punya iman ni melainkan datang cubaan. Dia boleh melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan suasana bencana, dia tak boleh. Suasana berbahaya tetap juga ia beramal. Itu sebenarnya kalau kita bertakwa Ta'ala ni, Ta'ala mesti jaga ni. Satu orang dia semayang di sebuah masjid, banjir ni, di Taurat air naik ni masjid, air masjid, dia semayang juga, air pun masuk masjid, air tu sini dia tak mengelilingi dia pun, tak melanggar. Air dia semayang ni, air pun sini. Bila habis semayang, air pun sampai. Itu banjir. Begitu air mana yakin Taklah pelihara orang yang bertakwa. Jadi itu minta. Yang keduanya kita mesti tahu apa yang kita minta. Yang ketiga tidak tergesa-gesa. Yang tak, ya Allah, segerakanlah dengan Allah Ta'ala. Kata hari ini yang kata ayam tak apa. Tak ada gitu. Itu sebabnya kita Allah Ta'ala nak bersyarat. Jangan bersyarat. Kita minta-minta. Orang bernazar ni sebenarnya orang kedekut. Orang tak perasan. Kalau anak saya lulus peksa, saya nak potong kambing 2 ekor. Cara tu. Kau tak lulus? Tak ada lah kambing. Kalau saya sihat, saya nak kenuri besar-besaran. Tak sihat-sihat dia, tak kenuri lagi. Lain kali kenuri dulu. Tuan-tuan saya kenuri ni, doakan mudah-mudahan saya sihat. Ini depan. Bisa. Maka sihat tak sihat, kenuri sudah dah. Dan ini ayat 2.
Dan orang yang banyak bersedekah itu senang tertolak balanya. Dan orang yang paling akhlak tinggi, akhlak orang yang paling dermawan. Kita kalau rajin bersedekah, sakit pun payah nak dapat, bala pun payah nak kena. Dan orang yang paling tinggi akhlak, orang yang paling dermawan sekali. Pasal ramai orang sembahyang puasa, tapi kedekut pun rajin, sayang gitu. Bermakna belum selesai lagi akhlak dia semua. Dia sebaik-baik orang ialah dermawan. Orang yang jahil, pemurah, lebih baik daripada orang alim yang kedekut. Orang alim kedekut, orang jahil, orang elok, orang murah, orang jahil dia lagi. Maka kita minta Allah Ta'ala. Konsep minta ini, kita yakin permintaan tiap-tiap orang itu dimakbulkan Allah menurut syaratnya. Dan kita mesti yakin yang kita minta Allah Ta'ala terima. Jangan ragu-ragu. Jangan sebut saya tak yakin dapat. Tak yakin. Dapat itu tidak semestinya sekarang, boleh jadi besok, tahun depan. Kerana Allah Ta'ala, ngapa Allah Ta'ala tak beri? Kerana Allah Ta'ala tahu kalau diberi bahaya. Atau Allah nak beri lebih baik dari apa yang kita minta. Kita minta sikit nak bagi lebih, nanti dulu. Atau Allah nak beri di akhirat nanti lebih daripada apa yang tak untuk dunia. Tengok-tengok di akhirat besok banyak pula pahala. Rupanya pahala berdoa aja. Dia beri daripada mahsyar tu. Mana? Atau Allah Ta'ala tak beri, takut kita ni jadi bahaya. Dah dapat tak ngaji lah, kan? Elok kita mengaji hari Ahad ni, tiba-tiba dapat projek banyak, mesyuarat lah satu Ahad, tak tahu ngaji. Mana kena? Itu sebabnya berbagai-bagai contoh ada dalam sejarah. Para sahabat yang dah buat silap, dah ada tinggal. Memanglah dia kata, kalau kita risau terlepas sesuatu yang ada pada kita, janganlah kita risau kalau sesuatu yang tak dapat pada kita. Faham tak? Faham ya? Saya tak faham tak? Kalau kita risau sesuatu yang terlepas daripada kita, janganlah kita risau sesuatu yang tak dapat pada kita. Tak dapat, tak risau. Lepas kita risau, kamu juga kata Sayyidina Ali, ramai orang senang mendapat sesuatu yang tak dikejarnya. Bukan? Ya. Sesuatu yang tak dikejar, tapi ia dapat dengan tidak payah dikejar. Yang itu dikejar. Atau saya sila cakap, seorang itu rasa senang apabila mendapat sesuatu yang tak dikejarnya. Sebenarnya patut dikejarnya. Tak kejar pun dapat. Dan itu dikejar baru dapat. Tak payah dapat. Pasal rezeki itu kan ada dua. Pertama, rezeki yang dicari. Yang kedua, rezeki yang datang kepada kita. Yang orang nampak, yang dicarinya. Yang datang menggolek, dia tak nampak. Itu sebabnya maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang datang menggolek itu dipandang, yang dicari itu pun jangan lupa, bukan usaha kita sebenarnya. Usaha sebagai lahiriah saja. Datang dia sama ada dicari atau datang sendiri, sama saja, kan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah itu bukan kerana banyak atau sikitnya. Kerana syukur itu kerana memandang siapa yang beri nikmat. Kalau memandang yang banyak sikit, dia tak syukur lah. Alah sikit sangat, dia kata.
silap. Hendaklah dipandang siapa yang memberi. Sama juga dosa. Jangan dipandang kecil atau besarnya dosa itu. Hendaklah dipandang kepada siapa kita berbuat dosa itu. Bila pandang kecil, lah kecil tak apa. Hendaklah dipandang kepada siapa kita berbuat dosa itu. Mau kita bimbang. Pandang kecil tak apa. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa ini dan boleh azab kita. Yang pandang ampun tu, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim wa anna adabi wal azabul alim. Beritahu hamba aku Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ujung sikit, azab aku azab yang sangat pedih. Sebenarnya kita terima azabku, azab yang tak terperi sakitnya. Dia jemaah tak terperi sakit. Sakit lain, pedih lain. Ya, kita tak pedih sakit, gatal pun cukup dah. Dia gatal di sini nak nyawa lagi tu. Sakit tak apa, tak sakit tu. Kalau gatal, mana nak sakit dia nak gatal. Orang sakit, orang tahan. Gatal orang tak tahan. Menggatal lagi tak tahan. Hadis ni 4 bulan dah belah. Panjang. Hal min taibin fa'atu buat. Siapa yang tobat, aku ampunkan dosa. Aku taubatkan dia. Mana Ramadan ni minta memberi, tobat pun ampunkan. Itu sebabnya kita bila habis 10 malam pertama dapat rahmat kan, 10 malam kita dapat pengampunan. Ketiga selepas dapat neraka. Maka akhir dapatlah Idul Fitri. Maknanya kembali ke fitrah. Maknanya balik Fitri, fitrah. Makna fitrah, dosa tak ada lah. Pasal dah terampun dosa Ramadan ni, jadi fitrah itu. Ramadan air raya, jangan buat maksiat lah. Dah kosong dah baik lah. Ayah balik Mekah je. Kamu balik Mekah, dah jamin masuk syurga dah tu. Dia balik di Mekah mati ni. Tu syurga lagi. Tak sempat buat dosa. Ramadan itu juga. Ramadan, habis Ramadan kita berakhir Fitr, balik pada kosong lagi. Ada berbagai maksud lah dia bagi Idul Fitr, balik pada fitrah, makan balik. Dulu bagi berhenti makan, dulu makan, puasa tak makan, hari raya makan balik fitrah tu. Dah terampun dosa 10 malam yang kedua ni. Dia kosong. Kita belum tobat, tambah lagi tobat lagi. Jadi malam-malam kita bangun istighfar dengan penuh perasaan 100 kali malam tu. Dia perempuan yang masak nasi, mayang dulu 2 rakaat jadilah. Dan orang lelaki bangunlah main tahajud, minta rezeki. Orang masak tidur pula. Bang dah siap belum? Tak mesti sambung sekali. Rugi lah. Mayanglah malam kan. Keman-keman pun 2 rakaat jadilah tahajud. Jadilah. Jangan tak bangun langsung. Kalau Ramadan kan semua orang bangun makan. Kalau orang bangun ada makan bangun ni. Bangun tahajud jadilah. Rugi dia. Tapi saya pesan juga, witir kita semayang Ramadan ni kan. Lepas Ramadan witir sambung lah. Jangan witir ni dengan tarawih habis langsung. Mana dah sebulan khusus bangun malam, teruskan aja lah. Jadi ambil yang dulu, yang ketiga, siapa yang minta ampun aku ampunkan. Siapa bertaubat minta beri. Siapa yang minta Tuhan beri. Jadi peluang baik habis. Tsumma yunadi man yuqdul maliyam ghair al-adum al-wafi al-zalum
wa inna Allah ta'ala fi kulli yawmin min syahr Ramadan inda al-iftar alfi atiqin minan nar kulluhum qad istawjabu al-azab. Idza kana yawmul jumu'ah wa lailatul jumu'ah a'taqa fi kulli sa'atin min alfi minan nar kulluhum qad istawjabu al-azab. Maknanya dia kata pada tiap-tiap hari Ramadan ini, ketika berbuka puasa tu, 1 juta orang diselamatkan, dibebaskan daripada api neraka. Alf sewu ini, jadi 1,000 terjemahannya sekitar. Dia sebut million, tak ada pun million ni. 1,000. Kalau dia 1,000 1 bilion kan. Jadi di sini terjemahannya 1 juta diselamatkan daripada api. Bila buka puasa tu, ramai tersesat. Itu maknanya kita ni, kita kena panggil optimis. Kita rasa aku pun lepas tu. Kata Sayyidina Umar, kalau sekiranya dalam dunia semua orang masuk surga, neraka, seorang yang tak masuk, aku itu dia. Confident. Kita kan itu. Jangan rasa tentang pun aku masuk neraka. Jangan itu. Kita mesti confident kita masuk surga. Besok nak mati, besok kita begitu. Kita kena sangka baik kepada Allah. Dalam hadis khusus sebut orang itu, ana inna zani abdi bi, aku menurut sangkaan hamba aku kepada aku. Apa sangka kita pun tak ada. Sangka baik-baik lah. Terus nak kita berdoa pun sangka baik, tak nak makbulkan. Minta ampun, sangka baik, tak nak ampunkan. Gitu. Nak mati besok tentang dah kita mati lagi. Sangka baik, mudah-mudahan aku masuk surga. Itu confident. Walaupun ada sedang kita nak mati dah, entahlah Pak Ngah ni kata neraka agak punya. Aku mayang pun tidak, judi pun rajin, norak pun betul-betul saya. Tak Pak Ngah, mudah-mudahan Allah ampun. Kita bagi peluang begitu. Walaupun kita tak ada harapan ni, tak. Itu dari kita tak. Tak boleh kita kata, Pak Ngah buat ni tak minum banyak lagi. Bagi rahmat masih ada. Itu sebabnya Allah Ta'ala ni, bila kita tengok Quran, hadis, ulama, masalah tak nak masuk di neraka, dia tak nak. Kita gak yang silap. Jadi nanti pun sampailah seorang sahabat nak mati lagi. Nabi tengok dia, apa dia, engkau bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Orang nak mati tengok muka Nabi, senyum Nabi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, engkau senyum pula. Aku tengok tak tobat pun jadi. Tak, Nabi tak, aku tengok matanya ada tanda-tanda menyesal. Allah ampunkan dosa. Mata dah nampak menyesal. Rasulullah. Bisa nak mati buatlah mata begitu. Tunggu pada harapan. Nak ceritanya rahmat itu masih ada. Rahmat itu masih ada. Itu kita pun di mana-mana pun dapat rahmat. Kan Quran tu pun rahmat. Kita dengan ceramah dapat rahmat dah. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dapat rahmat tu. Duduk kelas, duduk. Hidup tak apa. Kan? Jangan habis ceramah. Assalamualaikum. Pada pengusia, lagi dapat lagi. Saya kadang-kadang tengah ceramah kita, Assalamualaikum warahmatullahi tuan Muslim dan bakar-bakar jenazah sekian. Itu takut. Bakar jenazah, kan bakar tu. Jalan-jalan jenazah. Iman juga kan. Tapi tuan dapat rahmat. Sebabnya kita Ramadan ini bila kita puasa, kita petang-petang lepas buka puasa tu, kita ada minum sekejap. Semin setengah saat. Dia ada takut dan harap.
takut puasa tak terima Ta'ala ni, penat puasa ni. Pagi dah biasa makan canai, makan macam sekuih dia makan, tak makan, kan lapar perut, pedih, panas gelenting pula, tengok orang jual batu tu buang air kat luar tu, tahan. Pasal apa ni? Pasal apa Ta'ala ni perintah. Tiba-tiba Tuhan tolak lah puasa kita, apa rasa. Jadi kita harap bimbang-bimbang puasa ditolak ya Ta'ala, tapi kita berharap penuhlah, mudah-mudahan Ta'ala terima. Lepas buka puasa, dia puasa penuh sedap. Orang tak faham menu ni, dia tak ada kan, dia tak ada. Bimbang, harap-harap. Mayang begitu, puasa pun begitu. Tetapi besok ni bila habis Ramadan, kita pun puasa 6. Itu menandakan puasa telah diterima oleh Allah SWT. Kerana orang yang mendapat hidayat, Allah tambah lagi hidayat dia. Tapi tidak semestinya orang tak puasa Tuhan tolak. Tak. Ini tanda. Kalau tengok orang puasa tak? Puasa ni Tuhan tolak gitu. Kalau berpuasa, itu dia ada tanda-tanda. Pasal sudah mendapat hidayat. Allah tambah. Semayang, sama dia semayang. Bila orang puasa semayang, orang tak puasa semayang, apa? Semayang fardu, diikuti dengan semayang sunat, mudah nak. Ada tanda yang fardu juga diterima oleh Allah SWT. Tengok sikit, tak ramai main balik dia, balik. Tak terasa menyesal. Yang kita main tu, apa susah yang sunat tu? Susah sangat tu. Berat. Kita tak minta tolong Ta'ala, Tuhan Nabi tolong kita. Mudah nak semayang. Jangan lepaslah peluang itu. Jadi ada orang yang tak faham apa mana takut dan harap ni. Mudah hanya jawapannya. Gini je, sekarang ni Tuan Haji Alil kita ni menyebut penceramah, kan, tunggu setengah 5, takut penceramah tak tengok, tak datang. Orang padang Lil, datang, lari je Lil. Mudah-mudahan datanglah. Datang. Kan selesai masalah. Begitulah. Kita bimbang je puasa Tuhan tolak. Tiba-tiba Allah tak terima. Terbuktilah kita pun puasa 6. Orang pula tanya, orang uzur bagaimana pula? Perempuan yang uzur ni ambil pendekatan yang mudah, qada'lah yang 7 hari itu, dan ikutilah 6 hari puasa pula. Itu lebih afdal. Tapi dia boleh puasa qada' bulan Syawal, tapi automatik dapat pahala Syawal tu. Kita samalah. Kita puasa uzur 6 hari 7 hari, qada'kan yang wajib tu dulu, ikuti dengan puasa 6. Memanglah berat kan. Orang nyebut rumah lah, penhaus dan macam-macam. Memang itu cubaan. Nak masuk surga kan mudah. Sesenang tak nak bagi begitu je ke? Masuk. Amal masuk. Tak boleh ke? Ahasiban nas an yutraku ayatul amanna hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia akan cakap aku beriman, tak cuba dulu, test. Memang tak boleh. Kemudian dia kata, dia lepaskan sejuta orang daripada api neraka yang sebenarnya mereka memang wajib masuk neraka lah. Yang sebenarnya mereka memang wajib masuk, tapi lepaskan itu. Kemudian hari Jumaat pula. Hari Jumaat dan malam Jumaat, mereka akan tiap-tiap saat itu sejuta daripada api neraka yang semesti masuk waktu. Hari Jumaat pun lepas hari. Jumaat lepas hari. Makna tiap-tiap orang itu yang dah wajib masuk neraka, masuk dulu. Banyak masuk. Tapi ada hadis lagi. Dia kata, umat aku nanti akan masuk syurga tiap-tiap 1000 orang seorang. Berapa persen ni? 0.01. Betul? Umat aku akan masuk neraka tiap-tiap 1000 orang seorang. Jadi 999 masuk
neraka. Seorang masuk dulu. Macam ada harapan. Dan hadis yang lain Nabi sebut, umat aku masuk neraka, surga 70,000 orang saja. Wilayah ada berapa? Juta lah. Orang Islam ada 4,000. 4,000. Masuk surga 20,000 orang. Bukan perempuan, dunia ni semua. Pening pula kita tu. Tapi dia kata Allah akan tambah tiap 70,000 pula. Itu nak ceritakan kita masuklah golongan yang sikit tu. Surga lah kita. Macam satu hari seorang sahabat berdoa, Allahumma ja'alni minal qala'il. Allahumma ja'alni minal qala'il. Ya Allah, jadikan aku dengan yang sedikit. Saya nak kata doa mana pula kau baca? Quran mana ada? Kita pun Quran sebut wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sangat hamba aku yang bersyukur. Aku nak masuk yang sedikit tu. Macam setengah hadis lalu dia kata uridun nar wa idza aktsar ahlian nisa. Aku diperlihatkan api neraka, tengok yang ramai perempuan. Sudah. Malah perempuan kita je kena. Tak senang je. Masuk dengan yang sedikit lah. Masuk dengan yang banyak tu. Maknanya Nabi menyebut itu nak memperingatkan kepada kita supaya jangan masuk golongan yang banyak itu, masuk golongan yang sedikit. Habis. Jadi banyaklah umat Muhammad terlepas daripada api ni. Masa Ramadan pun sekolah lepas. فإذا كان في آخر يوم من شهر رمضان أعتق في ذلك اليوم بعاد من أعتق من أول الشهر من في آخره. Apabila habis Ramadan, habis, maka Allah merdekakan pada hari itu sebilang-bilang orang yang telah dimerdekakan pada awal Ramadan sebelum 100 juta lagi merdeka. Begitu. Kesimpulannya dapat kita buat bahawa Ramadan ni peluang amat baik bagi orang-orang beriman ni. Beriman jangan tinggal, dilepaskan daripada api. Faidakan Lailatul Qadar ya'murullahu ta'ala Jibril fayahbitu fi kabatin minal malaikatil ard wa ma'u liwa'un ahdar fayarkuzuhu ala zal ka'bah walau situ mi'ati janahin minha janahani la yansuruhuma illa fi latil qadr fansuruhuma dhalika al-laylah fajawizani al-masyriq wal maghrib. Apa bila Lailatul Qadar pula dikata Jibril pun turun dalam rombongan malaikat dan membawa bersama bendera hijau. Hijau tu tempat dunia kan. Dan dipacaknya di belakang Kaabah. Dan Jibril ada 600 kepak. 2 kepak tak pakai. Mereka pakai 6 kepak. Ada 2 tak pakai. 2 tu untuk bulan Ramadan saja. Kepak dia 600. 2 kepak yang tak kembang dengan kembang bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan tu. Kemudian dia kata maka menutuplah maksud maghrib. Maka Jibril pun turun ucap salam pada tiap-tiap orang yang beribadat. Orang ibadat qaim coba tak duduk sendiri mayang dia beri salam. Orang yang beri salam itu ahli syurga. Itulah dia. Hadis ni panjang lagi ni. Sambung tahun depan. Wallahu alam. Mudah-mudahan baru dapat
dapat dua muka setengah. Dia ada 4 muka, 3 muka ni. Allah. Menurut setengah riwayat, kubur pun lihat. Waktu dulu kan dia jangan takbir awal-awal, dia orang kubur menangis. Saya dengar orang takbir derai dah ni, nanti kena seksa. Maknanya dilepaskan seksaan pada bulan Ramadan. Setengah riwayat. Ya? Rehat. Jadi sebelum kita taruhkan tu lagi, ada ni apa ni, kaset ya? Buku ke? CD ni. Ini nanti CD. Dulu ada buku. Sekarang ada CD ya. Untuk 5 kesalahan sebutan dalam bacaan surah Al-Fatihah. Ada CD kot ni. Dulu ada bukunya. Sekarang dia tu menyebut bacaan-bacaan dalam Fatihah yang silap. 5 kesilapan. Ada jual kat luar. Jadi maknanya kadang-kadang kita Fatihah ni kita dah kedua ni kan silap juga baca. Kadang-kadang kita saktah, bukan tempat dia. Saktah latifah dia panggil. Sikit saktah Umi haram. Nak jaga sangat. Ya siratal ladzina an'amta alaihim. Betul lah, bagus. Tapi salah lah. Pasal dia ada saktah tu. Saktah latifah dia panggil. Sikit je. Ada dijual luar. Siapa nak beli boleh. Dia tak tahu harga apa. Dia berani. Allah. A'udzubillah syaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'id bi ta'atika abdanana wa khallis minal fitan yahni asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa qina sharra wasawisi syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parti Islam Malaya Malaysia, kawasan Kelantan Jaya. Sijil buat orang wakaf ya. Mana projek pemilikan pejabat kawasan Kelantan Jaya. Wakaf. Maknanya nak beli tanah. Siapa nak wakaf? Ini sijil ni. Ya. Siapa wakaf mungkin membeli tanah kot. Biasanya wakaf ni kita bagi duit. Dengan kita berakad membeli satu bahagian dari tanah itu. Jadi maknanya lot ni kena hilang. Lot dia kaedah begitu. Beli RM20. Kemudian saya buat wakaf. Tak ada borang-borang tak ada. Tak boleh, tak salah akadnya. Tak boleh, tak sah. Maknanya kalau kita bagi duit RM20, maknanya kita bersedekah saja. Bila wakaf, tak payah sihir pun tak apa. Maknanya dah ada tanah tu, tanah ada pelan dia sosial. Kita lot-lot ada tanah tu. Kan, jadi saya beli tanah ni sekian dan saya wakafkan, baru dapat wakaf. Teknik dia begitu. Bila kita beli bagi RM20, beri sijil. Bagi duit je lah. Tu kacau gitu. Maknanya kalau lot tu, maknanya dah dapat lot 156 umpamanya, harganya RM1. Jadi kita beli, saya beli tanah ni sedikit, sekian banyak. Kalau tu lot tak boleh, lot itu je kan? Bangunan tak ada. Bangunan ni? Tak kena. Saya beli tiang aja. Kena buat gitu. Kalau tidak saya sebut sedekah je, sebut wakaf tak. Allah Allah.